warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Wa hidayatan wa la quwwata illa billah. La quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna na'rifu ونحن الملائكة المقربين وخصوصا وافتح إلى رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب اشرح لنا صدري. قال الشيخ المتكلم عن الدارين. Sekarang bermula yang dikehendaki dengan sebab yang terkemudian atau berserta itu. Dengan sebab itu nisbah kepada sembahyang jua. Kitab. Naknya begini ya. Bermula yang dikehendaki dengan sebab yang terkemudian atau berserta itu dengan nisbah kepada sembahyang jua. Dengan nisbah. Nak begitu ya. Jadi perkataan sebab itu tu kita buat likungan tak nak bermula, jadi naknya bermula yang dikehendaki dengan sebab yang terkemudian atau berserta itu dengan nisbah kepada sembahyang jua. Dengan nisbah dengan nisbah. Dengan nisbah kepada sembahyang jua. Jadi masalahnya masalah sembahyang di dalam waktu karahah artinya dipanggil waktu tahrim. Waktu karahah artinya panggil waktu tahrim. Maka pada sembahyang yang ialah sembahyang sunat mutlak. Artinya sunat mempunyai sebab yang terkemudian. Itu diharamkan serta tidak sah sembahyang di dalam waktu karahah atau dipanggil waktu tahrim. Jadi sembahyang sunat mutlak dan sembahyang sunat yang mempunyai sebab tetapi sebab itu mutaakhir, maka haram serta tidak sah. Ini kaul yang muktamad. Ada satu kaul lagi dia katanya tidak haram, hanya makruh. Satu kaul lagi katanya tidak haram sembahyang sunat mutlak atau sembahyang sunat yang mempunyai sebab mutaakhir pada waktu tahrim atau waktu karahah tu tidak haram, bahkan makruh. Jadi kaul yang asah, kaul yang muktamadnya ialah haram. Sebab tu dia panggil waktu tahrim. Orang yang kata sembahyang dalam waktu tu waktu yang 5 itu makruh, dia panggil waktu karahah.
Jadi khilaf di antara haram ataunya makruh. Tapi kaum muktamadnya ialah haram sembahyang pada 5 waktu yang tersebut. Maka selain daripada lain pada tanah haram lah. Lain sekiranya kalau dia solat di luar daripada tanah haram. Adapun di tanah haram tu tidak ada makruh, tidak ada haram, mengikut dua-dua kaul tadi. Kemudian pulanya kalau sembahyang di dalam waktu tahrim, tetapi sembahyang sunat yang kita solat, kita sembahyang itu ialah sunat yang mempunyai sebab yang mutaqaddim, sebab yang terdulu di atas sembahyang, atau sebab yang muqarin yang berserta dengan sembahyang, maka tidak haram sembahyang di dalam waktu yang 5 itu. Tetapi khilaf pula di antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli tentang nak panggil kata sebab pada kiraan, pada nak menentukan sebab mutaqaddim dan sebab muqarin, sebab yang terdulu, sebab yang menyertai, nak kira dengan waktu ke nak kira dengan solat. Maka dia kata di sini, dan bermula yang dikehendaki dengan sebab yang terkemudian. Sebab yang terkemudian, yakni sebab yang berlaku kemudian daripada sembahyang atau berserta itu. Jadi sebab berserta dengan sembahyang. Dikehendaki itu dengan nisbah kepada sembahyang jua, dengan tilik kepada sembahyang jua. Jadi sebab sembahyang ni sebab kemudian ke, sebab menyertai ke, sebab mutaqaddim ke, kira nisbah kepada sembahyang jua. Macam mana nanti tengok lagi ke datang. Inilah yang dikehendaki dengan dengan nisbah kepada sembahyang jua. Inilah dengan nisbah kepada sembahyang jua yang dimuktamad oleh Syekh Ibn Hajar di dalam kitab Tufah. Dan Syekh Ramli ni, dan kata Syekh Ramli. Kita tambah kata Ramli. Dan kata Syekh Ramli. Dan kata Syekh Ramli. Tambah. Dan kata Syekh Ramli, dia kata ni, dia mengikut kalam majmu', mengikut cakapan kitab majmu'. Tiada dengan tiada tu tak nak juga. Kata Syekh Ramli mengikut kalam majmu' dengan nisbah kepada waktu karahah. Tiada tu pun tak nak. Kata Syekh Ramli mengikut kalam majmu' dengan nisbah. Dengan nisbah kepada waktu karahiyah. Maklum waktu karahiyah atau panggil waktu tahrim. Seperti tersebut di dalam Rawdah.
Jadi begini, dikehendaki dengan sebab yang terkemudian atau sebab serta kalau kita ikut yang muktamad diisi Ibn Hajar, dia nisbah kepada sembahyang jua, dia adu dengan sembahyang saja. Maknanya tilik kepada sembahyang saja. Tilik kepada sembahyang saja, maknanya tak tilik kepada waktu. Semata-mata tengok kepada diri sembahyang. Semata-mata tilik kepada diri sembahyang. Itu kalau Ibn Hajar. Adapun Ramli dia katanya, Syekh Ramli dia katanya, bukan tilik kepada diri sembahyang, bahkan tilik kepada waktu karahah. Tilik kepada waktu. Macam mana kalau nak berbeza di antara dua kaul, kita tengok dulu. Maka sembahyang jenazah, sembahyang jenazah sebab bagi sembahyang jenazah tu apa dia? Sebab menyucikan mayat. Sebab boleh nak solat jenazah tu sebab kita menyucikan mayat. Kita mandi. Tidak pun tayamum ganti daripada mandi. Maka mandi itu dulu daripada sembahyang. Jadi sebab mutaqaddim. Maka, tengok lagi. Dan sembahyang qadha, sebab qadha, ingat akan sembahyang yang luput. Ada teringat kepada, ingat kata ada tinggal sembahyang. Ingat kata tak sembahyang di dalam waktu. Jadi maknanya sembahyang qadha ni sebab dianya ialah luput. Maknanya sebab dianya tak sembahyang di dalam waktu. Ingat, kalau orang sengaja dia tak terlupa kan. Ingat ni masalah terlupa. Jadi maksudnya terlepas akan tidak tunaikan sembahyang di dalam waktu, sebab itulah jadi kena qadha. Dan sembahyang minta hujan, sembahyang istisqa, sebab kemarau. Kalau tak kemarau, kita tak sembahyang minta hujan. Dan sembahyang gerhana, sebab gerhana. Kalau tak gerhana, tak sembahyang sunat gerhana. Dan sembahyang nazar, sebab dianya ialah bernazar. Sebab nazar, sebab boleh kita solat tu sebab kita bernazar. Dan sembahyang sunat tawaf, sebab tawaf. Disunatkan sembahyang tawaf sebab kita tawaf. Begitu. Dan tahiyyatul masjid sebab masuk ke masjid. Dan sembahyang sunat wudu sebab mengambil wudu. Dan sembahyang hari raya atas yang mengatakan harus, atas ini berlaku di atas kaul yang mengata. Atas yang mengata ini berlaku di atas kaul yang mengata harus dengan masuk waktu, harus sembahyang raya. Harus sembahyang raya dengan masuk waktu naik matahari. Harus sembahyang raya dengan masuk waktu. Masuk waktu tu ialah naik matahari. Naik matahari tu badal pada masuk waktu.
Mana masuk waktu sembahyang rayanya naik matahari. Walaupun belum sampai satu galah sekalipun. Sedikit pasal sembahyang raya ni dalam Ka'asah dalam mazhab kitanya, masuk waktu solat rayanya, tak kira raya puasa ke raya haji ke, maka apabila naik matahari walaupun belum sampai segalah sekalipun dah masuk waktunya. Tetapi yang afdal kita sembahyang raya apabila matahari itu dah naik lebih segalah ataunya lebih. Jadi maknanya kalau kita tengok di awal tadi, kalau kita tengok kepada awal tadinya, bahwasanya apabila naik matahari belum pada sampai satu lembing satu galah tu dalam ialah waktu karahah atau waktu tahrim kan. Tetapi diistisnakan sembahyang raya. Diistisnakan akan sembahyang raya, maka sembahyang raya tu maknanya pada hari raya maknanya ketika apa dia? Ketika matahari baru-baru naik belum sampai segala tu dah boleh nak solat raya. Kita berlaku di atas kaul ni. Adapun kita berlaku di atas satu kaul ulama fiqh yang mengatakan masuk waktu solat raya, dua-dua raya itu dengan naik matahari satu galah. Dengan maknanya apabila matahari naik belum pada sampai satu galah tu belum masuk waktunya lagi. Maka kalau kita tilik kepada yang kaul yang satu lagi, maknanya masuk waktu raya, waktu solat rayanya apabila matahari naik segalah, maka itu dah lepas daripada waktu karahah. Dah. Sebab belum pada naik segala, tak masuk waktu dia lagi. Maka dah lepas pada waktu karahah, maka tak masuk dalam tajuk kita sekarang. Solat raya tak masuk dalam tajuk kita sekarang. Haram tak haram, boleh tak boleh tu tak masuk. Sebab tak kena kira mutaqaddim ke tidak mutaqaddim. Sebab waktu dikerjakan dia tu ialah lepas daripada waktu karahah. Tetapi mengikut yang asah dalam mazhab kitanya, masuk waktu sembahyang raya ialah mulai matahari naik. Walaupun belum sampai segala sekalipun. Maka masuk waktu sembahyang raya bertentang dengan waktu karahah. Maka soalnya, boleh solat ke tidak? Boleh solat ke tidak? Jawabnya boleh solat lah. Sebab terdulu oleh sebab beraya ni dia masuk waktu belum pada subuh ni lagi. Sebab raya ni masuk pada maghrib malam raya ni lagi. Dan sembahyang raya atas yang mengatakan harus sembahyang raya dengan masuk waktu. Masuk waktu tu bila? Naik matahari. Yang ni walaupun belum sampai segala dah masuk waktu. Maka sekalian sembahyang yang tersebut, mana dia? Sembahyang apa dia? Jenazah, qada, minta hujan, gerana, nazar, sunat tawaf, sunat tahiyatul masjid, sunat wudu, sunat raya, maka sekaliannya nyanyi tu tak nak. Maka sekalian sembahyang yang tersebut itu mulai pada sembahyang jenazah sampai raya, sembahyang tersebut tu
terdulu sebabnya. Semuanya sembahyang tu sembahyang yang terdulu kepada sembahyang. Ialah sembahyang yang sebab dia tu berlaku dulu daripada sembahyang. Sebab kita tak tilik kepada masa diisi Ibn Hajar, ia tak tilik kepada dia tak tilik kepada masa, dia tilik kepada sembahyang. Maka sekalian sembahyang, naknya begitu ya. Maka sekalian sembahyang yang tersebut, maka sekalian sembahyang yang tersebut itu terdulu sebabnya atas kaul yang pertama. Kaul yang pertama ialah kaul bagi Ibn Hajar. Nisbah kepada sembahyang saja. Nisbah kepada sembahyang jua. Kaul yang pertama itulah kaul yang muktamad. Kaul yang pertama itulah kaul yang muktamad. Dia tilik kepada sembahyang semata-mata. Sembahyang ni sebab dia dulu ke, sebab dia menyertai ke, sebab dia terkemudian. Tilik kepada sembahyang. Dan atas kaul yang kedua, jika terdulu ia sembahyang daripada waktu. Dan atas kaul yang kedua. Dan atas kaul yang kedua, dan atas kaul yang kedua ialah kaul bagi Syekh Ar-Ramli, kerana mengikut di dalam kitab Majmu'. Kaul yang kedua tu dia tak tilik kepada sembahyang, dia tilik kepada diri waktu. Tapi maklum kaul yang pertama tu kaul yang muktamad. Yang kita berpegang sekarangnya ialah dengan kaul yang pertama. Yang amalan kita, orang tempatan kitanya ialah beramal dengan kaul yang pertama. Kita berpegang dengan kaul yang pertama ialah nisbah kepada sembahyang saja. Tetapi kalau kita nak ikut Syekh Ramli, dia kata nisbah kepada waktu karahah jua. Mengikut dia katanya, dan atas kaul yang kedua, jika terdulu ia daripada waktu karahah. Jika terdulu ia sembahyang. Jika terdulu ia sembahyang yang tersebut. Jika terdulu ia sembahyang yang tersebut daripada waktu karahah. Ia tilik kepada masa. Sembahyang mana-mana pun dia tak kira. Ia tengok kepada masa. Sekiranya kalau kita mulai solat belum pada masuk waktu karahah, jika terdulu ia sembahyang tersebut daripada waktu karahah, maka iaitu sebab yang terdulu. Jadi maknanya kalau kita sembahyang belum pada masuk waktu karahah, panggil sembahyang mutaqaddim. Dia tilik kepada waktu. Dan jika tiada, maka iaitu sebab yang berserta. Jikalau tiada terdulu oleh sembahyang tersebut, maka jika tiada terdulu sembahyang yang tersebut daripada waktu karahah, maka iaitu sebab berserta. Maka masuk dalam kata sebab berserta. Dia tilik kepada mana-mana sembahyang
kalau kita sembahyang belum pada masuk waktu karahah. Lepas tu dia dulu tu 5 kan. Dulu tu 5. Tilik kepada perbuatan 2, tilik kepada waktu tu 3. Cuba kita tengok balik dulu. Jadi maknanya dia katanya 5, 3 tu tilik kepada masa. Ialah lepas apa dia? Matahari naik, matahari rembang, matahari kuning. Kan? Matahari rembang, matahari kuning, matahari naik. Belum sampai segala. Lepas tu 2 pulaknya ialah perbuatan. Ialah sebab solat subuh, sebab solat subuh sehingga naik matahari, sebab solat asar sehingga jatuh matahari. Maka di sini dia tilik kepada masa. Dia tilik kepada masa. Maka apabila tilik kepada masa, sekiranya kalau kita solat belum pada masuk waktu karahah, dikatakan mutaqaddim, terdulu. Kalau tidak, dikatakan sebab berserta. Kalau kita katanya sembahyang, apa dia? Sembahyang gerana. Sembahyang gerana ni kalau mengikut Syekh Ibn Hajar, dia tilik kepada sembahyang. Maka gerana ni, kita sembahyang belum pada gerana ke, nanti masuk gerana baru kita sembahyang? Maka jawabnya, jadi gerana dulu barulah boleh kita solat sunat gerana. Maka di si Ibn Hajar, dia kira katanya dia tilik kepada sembahyang sunat gerana ni, sebab dianya ialah berlaku bergerana. Berlaku gerhana. Jadi sebab mutaqaddim di si dia. Adapun di si Syekh Ar-Ramli, dia tak tilik begitu kalau kita sembahyang gerana. Kalau kita sembahyang gerana, contohnya gerana matahari itu dekat-dekat maghrib. Petang sangat. Lepas tu kalau kita katanya, kita sembahyang sunat gerana. Walaupun lepas asar, tapi asar tu kira perbuatan, kita kira dengan kuning matahari. Maka sekiranya kalau kita solat sunat gerana belum pada matahari jadi kuning. Belum pada matahari jadi kuning. Maka sembahyang gerhana itu dikatakan sebab mutaqaddim. Tidak berdosa lah. Tak haram lah. Tetapi kalau sembahyang gerhana, kita mulai solat gerhana tu dalam masa matahari dah kuning. Faham kita? Contohnya kita katalah pukul 6.30 tu baru jadi kuning. Kita katanya hari ni matahari mulai kuning tu di pukul 6.30. Pukul 6.30 sana, kalau sebelah tani ni pukul 5.30. Kita katanya pukul 6.30 tu mulai jadi kuning. Pukul 6.30, pukul 6.30 minit. Maka kalau kita sembahyang gerhana, memanglah kalau tak gerhana, dia tak tilik gerhana atau tak tilik kepada sebab di gerhana tu, memanglah. Tak gerhana, tak boleh nak solat di awal lagi. Dia tak tilik kepada diri gerhana tu. Dia tak tilik kepada diri gerhana. Tilik kepada waktu. Tengok, kalau kita katanya waktu matahari kuning tu mulai di 6.30. Maka sekiranya 6.30, artinya kata 6.30. 6.30 minit.
Maka sekiranya kalau kita semayang gerhana, kita katanya gerhana tu dia mulai gerhana pukul 6. Pukul 6.15 minit. Kita katanya pukul 6.15 minit dah gerhana. Ketika ia gerhana ketika matahari gerhana tu kuning, dah kuning ke cahaya matahari? Belum lagi. Kita katanya, maka sekiranya matahari itu fardu kalau tak gerhana tu pukul 6.30, pukul 6.30 minit jadi kuning. Fardunya kalau tak gerhana. Maka kita katanya mulai gerhana tu pukul 6.15. Maka sekiranya kuning tu 30, kalau kita mulai solat di pukul 6.20, tak sampai kuning lagi kan? Maka kalau kita sembahyang sunat gerhana 6.20, maknanya atau 6.25, maknanya kita mulai solat belum pada masuk waktu kuning matahari. Maka itu dikatakan sembahyang mutaqaddim. Dia tilik ke situ. Tetapi kalau kita katanya kita mulai solat gerhana 6.35. Maknanya 6.30 tu dah kuning. Tapi kita mulai solat gerhana di 6.35. Apabila kita mulai solat gerhana di 6.35, maknanya kita mulai solat pada hanya matahari dah kuning. Maka itu jadi kata semayang sebab berserta. Kan? Jadi semayang sebab berserta. Jadi maknanya kita sekali lagi nak bagi jelas, kita katanya gerhana matahari itu, waktu matahari jadi kuning 6.30. 6.30. Pukul 6.30. Maka kalau kita solat 6.25, jadi mutaqaddim. Kalau kita mulai solat gerhana 6.35, jadi sebab muqarin. Begitu. Lepas tu, kalau nak bagi jelas sekali lagi, mulai gerhana pukul 6.15. Kan? Mulai gerhana pukul 6.15. Kalau masuk waktu gerhana, mulai gerhana, masuk waktu ni. Bagi jelas. Mulai gerhana di jam 6.15. Mulai gerhana di jam 6.15. Cuba tulis dulu. 6.15. Gerhana jam 6.15. 6.30 kuning. 6.30 tu kuning. Kalau tanya macam mana pula gerhana nak jadi kuning? Gerhana jadi gelap lah. Tak. Kira katanya kalau tak gerhana 6.30 tu jadi kuning. Fardunya begitu lah. Fardunya kalau tak gerhana, kalau tak gerhana dia jadi kuning. Habis tu jadi maknanya pukul 6, belum pada pukul 6.15 kita kata mulai gerhana 6.15. Jadi maknanya mulai berlaku gerhananya 6.15. Maknanya kalau tak gerhana, maknanya 6-10 minit tu boleh semayang ke tidak sunat gerhana? Tak boleh. Sebab belum masuk waktu. Cumanya gerhana tak gerhana nak kira masuk waktu sembahyang gerhana ke tidak masuk. Seperti jatuh matahari, tak jatuh matahari, tak boleh solat lagi maghrib kan. Maka kita katanya mulai gerhana di 15. Kita mulai solat gerhana 6.25. Kita semayang sunat gerhana 6.25. Kita mulai solat gerhana 6.25.
Maka jadi katanya mutaqaddim. Kalau kita mulai solat gerana 6.35, jadi berserta. Jadi berserta. Sebab kuning tu 30 kan. Dia kira di 30. Belum pada 30, mutaqaddim. Lepas tu, kalau kita semang di 35, maknanya masih kuning berat lagi lah. Masih kuning lah. Maka jadi berserta. Tetapi kalau itu kalau di sisi Ramli, tetapi di sisi Syekh Ibn Hajar, kita sembahyang 6.25 ke, kita sembahyang di 6.35 ke 6.40 ke, dikatakan mutaqaddim. Dia tak tengok di jam. Dia tak tengok di waktu. Tengok di berlaku gerhana hasil sebab. Sunat sembahyang gerhana. Begitulah. Begitu juga kalau kita katanya kalau kita katanya mulai naik matahari, kita katanya mulai naik matahari itu pukul 7 pagi. Mulai naik matahari pukul 7 pagi. Mulai naik matahari pukul 7.00. Matahari naik tu 7.00. Lepas tu kita katanya kebetulan dia naik tu dia gerhana. Kebetulan dia naik tu dia gerhana. Jadi mulai naik matahari, mulai gerhana. Maka kalau kita 7.05 minit, kita solat gerhana. Mulai naik, mulai gerhana. Maka pukul 7.05 minit, pukul 7.10 minit tu kita mulai sembahyang sunat gerhana. Maka di sisi Ibn Hajar panggil sunat apa dia? Sebab panggil mutaqaddim. Tetapi kalau di sisi Ramli panggil serta. Sebab dalam masa, sebab kita sembahyang dalam masa naik matahari belum sampai segala. Begitu. Itu berbeza, jauh juga berbeza tu. Di antara dua kaum tu berbezanya. Tengok dia katanya, dan atas kaul yang kedua, jika terdulu ia sembahyang daripada waktu karahah, maka iaitu sebab terdulu. Dan jika tiada terdulu ia daripada waktu karahah, maka iaitu sebab serta. Tengok dia katanya seperti sembahyang fardu yang mu'adah serta jemaah. Sembahyang fardu tapi sunat. Dia panggil sunat i'adah, sunat mu'adah. Sembahyang fardu yang mu'adah maknanya sunat lah, sembahyang sunat, bukan fardu. Jadi maknanya seperti kata semalamnya, kita dah solat zuhur, kita datang ke masjid, jemaah yang pertama tu, jemaah yang ramai-ramai tu dah habis. Kita masuk dalam masjid seorang, sembahyang zuhur seorang diri. Tak ada berjemaah, tidak berjemaah dengan siapa-siapa. Habis solat zuhur, kita duduk baca Quran, tiba-tibanya ada 4-5 orang datang masuk sembahyang zuhur pula. Berjemaah sama dia. Maka ingat kata tadi, kita sembahyang seorang, sembahyang tunai fardu zuhur seorang, maka apabila didapatikan jemaah, maka kita pun nak ambil fadilat jemaah, kita ulangkan zuhur kita itu. Maka zuhur yang kita ulang itu adalah sunat. Tapi panggil sembahyang fardu yang di'iadah, yang diulang. Atau tayamum. Atau tayamum. Maknanya
sembahyang fardu yang itu apa dia? Sembahyang fardu yang muadah serta tayamum. Maknanya kita tayamum pada tempat yang ghalib tiada air. Kita sembahyang dengan tayamum pada tempat yang ghalib ada air tetapi kita cari tak berjumpa. Begitu ya. Tempat yang ghalib ada air. Tapi kita cari tak berjumpa. Kena yang ada. Ha. Ha. Seperti sembahyang fardu yang muadah serta jemaah atau sebab tayamum tiada tiada ada sebabnya melainkan berserta jua. Tidak ada sebab dia melainkan serta. Maknanya ketika kita ulang itulah sebab dia katanya ketika kita solat tu kita ulang. Ketika kita ulang itulah kita apa dia? Ketika kita ulang itulah kita solat jadi berserta. Sebab dia ulang sembahyang tu sebabnya ulang berserta dengan sembahyang. Dan serta harus disembahyang pada segala yang mempunyai sebab mutaqaddim dan sebab muqarrin itu jangan habis itu ya. Serta tu tak nak dan harus disembahyang. Jadi khilaf di antaranya jadi maknanya satu lagi nak bagi contoh masalahnya kita ambil wuduk. Kita ambil wuduk. Kita katanya macam tadi. Matahari mulai jadi kuning 6.30. Lepas tu kita ambil wuduk pukul 6.35. Matahari mulai jadi kuning. Matahari mulai jadi kuning 6.30 petang. Kita ambil wuduk, habis ambil wuduk 6.35. Tanya kita habis tawaf di 6.35. Nak solat lah. Habis ambil wuduk nak solat sunat wuduk. Habis tawaf nak apa dia? Nak solat sunat habis wuduk nak solat sunat wuduk. Nak apa dia? Habis tawaf nak solat tawaf. Artinya kita masuk masjid 6.35. Masuk masjid nak solat tahiyatul masjid. Maka di isi Ibn Hajar dia tak tilik kepada kuning tak kuning tu, dikira katanya masuk masjid kan sunat tahiyat. Di isi Ibn Hajar dia tak tilik kepada masa tak masa, tak tilik kepada kuning tak kuning. Kau ada ambil wuduk, sunatlah kau solat sunat wuduk. Kau ada habis tawaf, sunatlah kau sembahyang sunat tawaf. Jadi maknanya kalau kita habis ambil wuduk, sunat kita solat wuduk. Kita habis tawaf, sunatlah kita sembahyang tawaf. Masa mana-mana jangan kira tahrim tak tahrim pun begitu kan. Tahrim tak tahrim pun kita tak tengok kepada waktu, kita tengok kepada sebab mutaqaddim. Jadi kalau sebab mutaqaddim tak payah kita tengok kepada waktu. Solatlah. Kebetulan dengan waktu kuning tak kuning pun solatlah. Begitu. Tetapi Ibn Hajar, Syekh Ramli dia tak tilik begitu. Dia tilik kepada masa. Dia tilik kepada masa. Maka kalau kita habis tawaf 6.35. Kalau kita habis tawaf di 6.35. Kita mulai solat sunat tawaf. Tapi itu dalam tanah haram tak ada tahrim. Wuduk. Atau kita masuk masjid.
lain pada Masjid Haram. Kita ambil wuduk, habis ambil wuduk 6.35. Padahal ketika tu dah kuning kan. Maknanya jadi di si Imam Ramli dia tak tilik pada wuduk, ambil wuduk tak ambil wuduk. Dia kata kita mulai solat di waktu masa matahari kuning. Maka jadi berserta. Boleh ke tidak? Boleh lah. Boleh juga. Nah. Tu dia tilik kepada waktu. Begitu. Begitulah. Khilaf di antara dia, tapi bukan mulai jadi khilaf di antara Syekh Ramli belum pada ni, bukan. Jadi maknanya nak bagi penjelasan sikit, minta masa. Jadi Imam atau Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli nya sebagai pengikut bagi ulama-ulama Syafi'i yang dahulu-dahulu. Mengikut ulama-ulama yang dulu ialah dikanakinya ulama yang mujtahid tarjih. Maka mujtahid tarjih tu ramai. Setengah daripadanya Imam Nawawi, setengah daripadanya Imam Rafi'i, setengah daripadanya Imam Subki. Tu mujtahid tarjih. Ibn Rif'ah, banyaklah Ibn Salah, itu banyak. Maka jadi maknanya dengan sebab ramai mujtahid tarjih, setengah orang tu tarjih begini, setengah orang tarjih begini. Maka tengok contoh di sininya, Ibn Hajar dia mengikut kitab Rawdah. Imam Nawawi, tetapi Imam Ramli mengikut Majmu' bagi Imam Nawawi. Jadi mana kedua-duanya mengikut Imam Nawawi juga, tapi dalam kitab ni. Sebab tu maknanya bukan khilaf, puncanya khilaf bukan mulai datang daripada Syekh Ramli. Bukan. Bukan khilaf tu khilaf yang asal-asal khilaf daripada ijtihad Imam Syafi'i. Satu. Imam Syafi'i dia ijtihad, dia kalanya satu masalah 2 kali ijtihad. 2 kali ijtihad, dua kaul. Dan ashab Syafi'i pun ramai. Orang ni ijtihad, orang ni ijtihad. Masing-masing berijtihad. Jadi 2 wajah, 2 kaul, 3 kaul. Jadi tapi perkataan bagi ashab tu panggil kata wajah-wajah. Yang Imam Syafi'i panggil kaul. Begitu. Jadi apabila khilaf di antara 2 kaul bagi Imam Syafi'i, khilaf di antara 3-4 kaul bagi ashab, peringkat mujtahid tarjih ni lah, mutarjih yang mana-mana. Tetapi tarjih dia pun berlainan juga. Tengok Imam Nawawi sendiri tu, kitab Majmu' tarjih lain, kitab Rawdah setengah-setengah tu tarjih lain. Maka datang Ibn Hajar dan Ramli dan sebagainya, mengikut yang tarjih di mana. Begitulah. Begitu. Habis. Kemudian kita pada katanya dan harus, serta tu tak nak. Dan harus disembahyang tak kala mempunyai sebab mutakaddim, dan sebab muqarrin itu jangan ia muqassad. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurika waj'al amalana khalisatan